Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu kita lagi dalam kursus kepimpinan secara maya untuk slot yang kedua ini. Burung tempua terbang di hutan, burung helang terbang di awan. Izinkan saya menyantun anak-anak pelajar sekalian, apa yang baik kita amalkan. Alhamdulillah, kita telah pun selesai untuk slot yang pertama berkaitan dengan pengurusan acara. Dan salah satu daripada perkara penting juga di dalam memastikan acara yang kita laksanakan berjalan dengan lancar adalah protokol majlis. Protokol ini bukan satu perkara yang wajib, tetapi kalau kita ikut, insya-Allah majlis berjalan dengan lancar, majlis berjalan dengan sempurna tanpa berhadapan dengan banyak masalah. Dan itu akan menyebabkan kita nanti akan mendapat satu rasa kepuasan apabila majlis yang kita laksanakan berjaya berjalan dan mencapai matlamat. Anak-anak pelajar sekalian, apa dia protokol? Protokol ini adalah satu susun atur atau tata cara berkelakuan dan bertindak di dalam majlis. Sama ada majlis diraja, majlis diplomatik, majlis formal, separa formal ataupun tidak formal. Setiap majlis ada protokolnya yang tersendiri. Jadi kalau kita memahami dan dapat mengikuti protokol-protokol untuk majlis berkenaan, majlis itu akan dapat berjalan dengan lancar, insya-Allah. Segalanya diberikan ataupun disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba yang terbaik untuk memastikan setiap kerja kita adalah kerja yang berkualiti. Kerja yang kita buat itu kerja yang memuaskan hati kita, insya-Allah. Para pelajar sekalian, protokol ini adalah satu peraturan yang sistematik dan tepat supaya majlis dapat berjalan dengan lancar. Jadi untuk mengelakkan gangguan-gangguan dalam majlis, salah satu perkara yang perlu kita tekankan adalah protokol. Anak-anak pelajar sekalian, pertama kita lihat tentang susun atur tempat duduk. Kan kalau bila kita buat majlis, ada tetamu-tetamu khas atau tetamu-tetamu jemputan. Macam mana nak susun? Kita susun mengikut aturan yang telah pun ditetapkan untuk memudahkan kita, sebab perkara ini dipahami oleh semua orang lain yang juga belajar tentang protokol. Jadi bila mereka datang, mereka tahu dan mereka boleh mengikutinya dengan mudah. Baik, ini contoh adalah susunan tempat duduk mengikut bilangan tetamu. Kalau bilangan tetamu 3 orang, tetamu utama mesti berada di tengah. Tetamu kedua berada di sebelah kanan beliau dan tetamu ketiga berada di sebelah kiri beliau. Kalau 5 orang tetamu pun begitu. Yang paling utama di tengah, selepas itu di kanan beliau, selepas itu di kiri beliau, selepas itu kanan lagi, selepas itu kiri lagi. Dan begitulah susunannya mengikut bilangan yang ada. Ini kalau bilangan tetamu adalah ganjil. Macam mana nak susun tempat duduk? Bagaimana pula kalau bilangan tetamu adalah genap? Kalau genap, tetamu kedua atau orang kedua terpenting berada di sebelah kiri. Ingat, kalau ganjil, nombor 2 penting ada sebelah kanan. Kalau genap, orang kedua penting berada di sebelah kiri. Begitulah contohnya kalau ada 2 atau 4 tetamu atau 6 atau 8 dan sebagainya. Okey, dengan mengikut susunan itu, ini akan memudahkan kita menyusun tempat duduk mana nak letak. Jadi bagi orang yang memang nak belajar pasal protokol, dia tahu kedudukannya, bila datangnya dia dah tahu dah di mana tempat duduk dia sepatutnya. Baiklah, ini adalah untuk tempat duduk. Tempat duduk ini juga sebenarnya sama kalau kita nak menyusun untuk tujuan ambil gambar atau bergambar. Nak buat sesi fotografi kan biasa lepas satu majlis nak ambil gambar, mana nak duduk, siapa duduk sini, siapa duduk situ. Inilah dia juga susunan yang digunakan mengikut protokol. Tak ikut tak apa, mengikut lebih baik kerana itu adalah sistem yang diterima pakai secara umum. Kalau kita ikut senang, orang tengok gambar, orang tengok tempat duduk, orang dah faham siapa dia, di mana kedudukan dia. Baiklah, ini adalah susunan tempat duduk. Seterusnya kedudukan bendera. Bendera pun sama. Ini contoh sebab saya mengajar di negeri Perak. Jadi saya letaklah bendera negeri Perak. Kalau 2 bendera, bendera yang utama adalah di sebelah di tengah, yang kedua di sebelah kiri kalau genap. Kalau ganjil, yang kedua di sebelah kanan, yang ketiga di sebelah kiri.
Sama macam susunan tempat duduk tadi. Kedudukan bendera. Kedudukan bendera ni adalah kedudukan daripada pandangan tetamu. Ingat, kedudukan daripada pandangan tetamu. Sama macam tempat duduk tadi, ini adalah kedudukan daripada pandangan tetamu, bukan pandangan dari atas pentas. Bila tetamu datang tengok atas pentas, okey, tahu dah orang ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sama juga dengan bendera. Bila tengok daripada tempat kita berhimpun, dah tahu ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini untuk hari-hari biasa. Tetapi kalau hari kebesaran negeri ataupun majlis itu adalah anjuran kerajaan negeri, kedudukannya berbeza. Sebab kalau majlis anjuran negeri, bendera negeri lah berada di tengah. Bendera kebangsaan atau jalur gemilang atau bendera Malaysia berada di tempat kedua. Sama ada di sebelah kanan kalau ada 3 bendera, atau berada di sebelah kiri kalau ada 2 bendera. Tengoklah majlis yang dilaksanakan. Contohnya kita di bawah Kementerian Pendidikan adalah sebuah agensi persekutuan. Sepanjang masa bendera kita mestilah bendera Malaysia berada di tengah. Mungkin akan ada satu ketika majlis negeri dilaksanakan di tempat kita. Mungkin Sultan datang nak merasmikan dewan, Sultan datang nak buat majlis, contohnya tadarus Al-Quran peringkat negeri. Maka ketika itu bendera negeri lah lebih utama berbanding bendera kebangsaan. Maka bendera negeri lah yang berada di tengah-tengah. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, kita tengok seterusnya susun atur pentas. Ini bagaimana nak susun tempat duduk di atas pentas. Minta maaf kalau kurang jelas. Pemilihan warna ini berdasarkan slide yang biasa saya gunakan. Kali pertama ni buat secara maya, rakaman video. Saya pun tak pasti bagaimana keadaannya pada pandangan pelajar-pelajar sekalian. Baik, ini adalah kerusi tetamu tadi. Ini kalau pentas, ini kerusi tetamu tadilah yang kita susun. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 contohnya. Ini rostrum. Rostrum ni tempat memberikan ucapan. Manakala pengacara di bawah. Pengacara tempatnya bukan di atas pentas. Pengacara tempatnya di bawah pentas. Dia tidak berkongsi dengan rostrum ucapan. Doa bagaimana? Tengok majlis lah. Kadang-kadang pembaca doa dijemput membaca doa di rostrum di atas pentas. Ada juga majlis yang mana pembaca doa ini dia membaca doa di sisi pengacara di bawah pentas untuk mempermudahkan acara. Kadang-kadang pembaca doa di bawah je, cepat. Contohnya. Tetapi kebanyakan majlis pembaca doa akan naik ke atas pentas lah, menggunakan rostrum yang digunakan untuk ucap utama bagi majlis berkenaan. Ini adalah susun atur pentas. Bagaimana pula susun atur penerimaan hadiah? Ini kalau ada majlis penerimaan hadiah. Secara protokolnya susunannya begini. Baik, ini penyampai dan pengiring akan berjalan perlahan. Bila sampai ke tempatnya, penyampai sepatutnya di sebelah kanan, pengiring sebelah kiri. Boleh juga berubah ikut kedudukan dari mana penerima hadiah itu naik. Ingat, bila penerima hadiah naik, dia mesti jumpa dengan penyampai dulu. Itu sepatutnya. Contohnya yang ini, penerima hadiah akan naik dari sebelah kiri. Penerima hadiah akan naik sebelah kiri, jadi dia akan jumpa dengan penyampai. Kalau penerima hadiah naik dari sebelah kanan, so penyampai ada di sebelah kanan lah, bukan di sebelah kiri. Okey, kita tengok seterusnya. Bila dah bersiap sedia, datanglah seorang lagi atau 2 orang lagi pembawa dulang. Pembawa dulang ni sepatutnya berada di sebelah pengiring. Sepatutnya. Boleh juga kalau pembawa dulang ni berada di sebelah penyampai pun boleh. Dua-dua boleh, tidak menjadi masalah. Ikut majlis tu nak yang macam mana. Baik, sepatutnya pembawa dulang akan memberikan hadiah kepada pengiring. Pengiring akan pegang dulu sebelum penerima hadiah sampai. Jadi bila pengacara sebut, penerima hadiah pun berjalan, kan? Penerima hadiah berjalan sampai berhadapan dengan penyampai, mungkin dia akan salam lah. Lepas itu pengiring akan serahkan hadiah kepada penyampai. Penyampai ambil hadiah dan terus berikan kepada penerima. Maka penerima pun dapat. Bila dapat, selesai, dia pun berjalanlah berjalan keluar daripada kawasan pentas, lalu dekat sana dan turun daripada pentas. Ini contohnya. Boleh juga kalau nak memudahkan, pembawa dulang boleh duduk sebelah penyampai. Boleh tak? Boleh. Tidak menjadi masalah. Keadaan ini yang saya tunjuk ini, kalaulah penyampai itu dia tak kenal penerima, pengiring kenal penerima. Jadi
Bila pengiring ni dia tengok sijil, tengok hadiah, dia tahu betul tak penerima hadiah ini atau sijil ini untuk penerima. Dia akan tengok dulu, kalau tak betul dia akan tukar lah. Baru sampaikan pada penyampai supaya majlis berjalan lancar. Kan kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah penerima dapat hadiah orang lain, dapat sijil orang lain. Kenapa? Sebab penyampai tak tahu, dia main bagi je. Siapa nak memastikan hadiah atau sijil itu betul? Pengiring lah. Sebab itu pengiring ini sepatutnya dia baca dan semak dulu, betul dia akan bagi. Itu kalau dia kenal. Kalau dia pun tak kenal, tak payahlah. Boleh juga pembawa dulang sebelah penyampai. Pembawa dulang terus bagi pada penyampai, penyampai bagi pada penerima. Boleh? Tak? Boleh. Tidak menjadi masalah. Seterusnya, okey, dia dah turun tadi. Susun atau penerima hadiah dah selesai. Okey, ini pun boleh pengiring penyampai tadi. Kita tengok lagi pembawa dulang. Okey. Ini penerima pun boleh juga. Penyampai. Ini salah satu lagi, penyampai duduk di tengah. Yang saya sebut tadi, pembawa dulang terus bagi pada penyampai, penyampai bagi pada penerima. Okey, penerima naik, dia jumpa dengan pengiring dan terus dah terima, dia pun turunlah. Selesai. Ini kalau gunakan pentas. Tak guna pentas pun di bawah pun begitu juga susunannya. Okey, seterusnya kita tengok tata cara berpakaian. Bagaimana nak berpakaian dalam sesuatu majlis? Majlis rasmi adalah pakaian formal. Majlis rasmi di sekolah pakaiannya formal lah. Okey, kemeja, collar biasa. Ni kemeja lah, collar biasa atau collar jelebu. Tahu collar jelebu? Collar jelebu ni sekejap lagi saya tunjuk gambar. Tapi saya sebut dululah. Collar jelebu ni adalah collar baju Melayu. Collar bulat. Ini collar biasa. Collar jelebu dia tak ada lipat, dia bulat saja. Seterusnya baju kebangsaan. Baju kebangsaan ni adalah baju Melayu, sepasang atau tidak. Maksudnya boleh baju saja, seluar slack ataupun sepasang. Lepas tu baju kurung boleh, baju kebaya boleh, sari boleh, congsam boleh. Lepas tu baju batik. Yang tidak dibenarkan adalah memakai pakaian sedondon. Tahu tak pakaian sedondon? Sedondon ni bukannya baju kita sama dengan orang sebelah, tak. Sedondon ni maksudnya dia memakai pakaian yang diperbuat daripada kain yang sama daripada atas sampai bawah. Contoh kalau orang perempuan, tudung, baju, kain, tiga-tiga menggunakan kain yang sama. Itu disebut sebagai sedondon. Yang ni sebenarnya tak dibenarkan, tetapi tidak ada orang kisah pun. Kalau pakailah kan, orang pun tak kisah sebenarnya. Tetapi ikut protokolnya tidak sesuai. Baik. Baju Melayu. Baju Melayu. Kalau slot yang pertama dulu saya pakai baju Melayu, ni slot kedua. Saya rakam hari lain. Jadi baju saya dah bertukar menjadi baju orang putih. Walaupun saya ni tak putih. Baik. Baju Melayu ni mestilah lengkap dengan kasut atau capal. Boleh pakai kasut, boleh pakai capal. Mesti ada samping, lepas tu mesti ada songkok atau tengkolok atau serban. Tengkolok atau tanjak lah kita sebutkan. Baju Melayu ni butangnya 5. Kenapa butang 5? Panjang ceritanya. Nanti kalau ada masa buat pula khusus untuk busana Melayu. Akan cerita tentang baju Melayu ni pun ambil masa berjam-jam lamanya. Baik, butang 5. Lepas tu poket mesti 3. Baju Melayu bersamping ikut status. Samping ni ada cara ikatan, ada cara pakai dia. Tengkolok kalau boleh, tengkolok atau tanjak ikut negeri. Kalau saya di negeri Perak ada tanjaknya, Selangor ada tanjaknya, Johor ada tanjaknya. Boleh berkeris. Boleh tak berkeris? Boleh. Ikut majlis lah. Kalau dekat sekolah, kamu-kamu sekalian janganlah bawa keris. Susah cikgu nanti nak mengendalikan kamu punya keris tu. Baik. Seterusnya, ini contoh baju Melayu. Nampak tak butang dia ada 5. Sebenarnya baju Melayu ni dia mesti ada kekek dan pesak. Kalau orang biasa buat baju dia tahu. Dia punya kekek dan dia punya pesak dia. Dia tak boleh baju Melayu ni macam baju moden. Baju Melayu, baju moden dia tak ada kekek dan pesak. Baju Melayu atau baju orang Melayu, baju kurung, baju kebaya, baju Melayu sendiri mesti ada kekek dan pesaknya. Seterusnya, ini contoh baju Melayu yang dia pakai guna tanjak, ada samping. Ini saya ambil gambar-gambar lama ni. Kalau gambar-gambar baru, ada banyak sebenarnya tanjak dan sepasang busana ni yang lebih nampak gahnya lagi. Boleh pakai, tidak menjadi masalah. Okey, seterusnya ini capal. Capal mesti dah tahu kan. Ingat, capal bukan selipar. Capal bukan selipar. Seterusnya, apa lagi? Kita tengok. Buku program pula. Di dalam satu-satu majlis, kita menyediakan buku program. Jadi buku program ni perlu dibawa di dalam dulang berlapik untuk diserah kepada para tetamu dan diberi di meja pendaftaran.
okey, atau diberi di meja pendaftaran. Jadi untuk orang ramai kita letakkan buku program di meja pendaftaran, siapa daftar kita berikan. Tetapi kalau untuk tetamu utama kita bawa dalam dulang, sepatutnya adalah tetamu utama tadi dia akan ambil sendiri buku dari dulang. Datang bawa dulang, kita serah dekat dia, dia tengok, dia ambil, itu dia punya. Bukannya kita yang ambil daripada dulang serah pada dia. Protokolnya begitu. Kalau kita nak ambil serah pun boleh, tetapi protokolnya lebih benarnya adalah kita biarkan dia ambil sendiri. Tetapi elakkan letak buku program atas kerusi atau meja tetamu. Kan kadang-kadang nak mudah, kita letak buku program siap-siap atas meja, atas kerusi. Dia datang, dia ambil. Itu kuranglah protokolnya, kurang adab dan sopannya. Bawa dalam dulang, biarkan dia ambil sendiri. Ataupun kalau kita tak nak dia ambil sendiri, kita ambil dan serahkan dia. Ada pengiring pembawa dulang, boleh juga. Tapi elakkanlah kita letak siap-siap atas kerusi. Seterusnya, sapaan. Ini bagaimana kita nak memanggil orang-orang yang ada dalam majlis. Ini saya bagi contoh saja. Contohnya Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan. Ini ada surat perkelilingnya, bukannya boleh sebut-sebut ikut suka kita. Yang amat berhormat, yang amat berbahagia Tun. Kalau Tun, yang amat berbahagia. Yang amat berhormat untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Sekarang dah tak ada Timbalan Perdana Menteri kan. Perdana Menteri dan juga menteri-menteri besar yang amat berhormat. Yang berhormat Datuk Tan Sri YB, mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen, kita panggil dia YB, yang berhormat. Yang berbahagia untuk Tan Sri Datuk yang bukan orang politik, kita panggil dia yang berbahagia. Okey, untuk tuan rumah kita panggil yang berusaha. Contoh program tu dibuat oleh sekolah untuk pengetua, kita sebutlah yang berusaha, tuan pengetua, puan pengetua dan sebagainya. Seterusnya, sapaan lagi gelaran akademik, prof atau doktor. Yang mana lebih besar? Kita kena tahulah. Profesor ni dia lebih besar berbanding dengan anugerah negeri. Jadi kalau kita tengok ada orang dapat datuk contohnya, ada orang datuk profesor, ada orang profesor datuk. Kenapa berbeza-beza? Sebab tengok dia dapat datuk dari mana. Kalau dia dapat datuk dari negeri, profesor lebih besar daripada datuk yang dia ada. Tapi kalau dia dapat datuk tu daripada yang di-Pertuan Agong, di peringkat persekutuan, maka datuk dia lebih besar daripada profesor itu. Ini nak kena tahu. Kalau tak tahu, kita tanya kepada orang-orang yang tahulah, pegawai dia dan sebagainya. Baiklah. Lepas tu kalau ada lagi gelaran pangkat, gelaran pekerjaan, contohnya yang setia untuk polis, Al-Fadil, untuk ustaz dan sebagainya. Lagi sapaan majlis rasmi khas. Baik, MC ingat ni, sapaan maksimum hanya untuk 3 orang tetamu sahaja sepatutnya. Sepatutnya 3 orang tetamu sahaja. Jika tetamu utama yang hadir berkedudukan sama lebih daripada 3 orang, baru boleh kita sebut semualah. Contohnya kat sekolah yang paling besar pengetua, lepas tu penolong kanan. Penolong kanan ada 4 contohnya. Sekolah saya dulu ada 5 penolong kanan. Sekolah pelajar sekalian mungkin ada 4 atau 3. Jadi pengetua, lepas tu yang lain ni sebut penolong kanan. Jadi takkan nak sebut 2 penolong kanan, sebut 2 lagi tak sebut. Jadi sebutlah kelima-limanya. Ataupun sebut pengetua, lepas tu barisan penolong kanan, ataupun penolong kanan. Kan selesai. Dah sebut dah dalam tu. Memanglah tak sebut nama dia, tapi dah sebut jawatan tu, mengalu-alukan dia lah. Baik. Majlis rasmi biasa, tadi majlis rasmi khas. Majlis rasmi biasa, sapaan khas ini maksimum hanya untuk 3 orang berjawatan tertinggi sahaja. Sepatutnya untuk melancarkan majlis. Contoh kalau dekat sekolah kan, dah kita tahu memang itulah dia penolong kanan kita, dah tahu dah nama. Kalau kita tak ulang-ulang dalam sebut dalam majlis pun orang dah tahu. Tapi kita sebut juga, kenapa? Untuk supaya orang lain tahu dia ni ada ke tak ada kan. Bila sebut ada 4 penolong kanan, kita sebut 3. Dah tahu 3 ni yang datang, 1 lagi tak datang lah tu. Sebab tu tidak disebut. Okey, ucapan maksimum hanya 3 orang diberi ruang untuk menyampaikan ucapan. Sebenarnya dalam satu-satu majlis 3 orang saja maksimum boleh bagi ucapan. Bukan saya kata, ini ada panduan daripada Pekeliling Ikhtisas bilangan 10 1989. Ini sebenarnya kerajaan dah bagi pekeliling. Nak bagi ucapan tak boleh ramai, 3 orang saja.
Bukannya kita boleh bagi kejap panggil, kejap panggil, kejap panggil. Maksimum 3. Kurang pada 3 boleh? Bolehlah, maksimum 3. Okey, sebarang pengumuman, maklumat dah disampaikan oleh pengacara majlis atau salah seorang penyampai ucapan. Kalau dalam perhimpunan sekolah, biarlah guru bertugas bagi maklumat. Jangan sekejap cikgu ni datang cakap, lepas tu cikgu tu pula datang cakap, cikgu lain pula datang cakap kan. Sepatutnya tak payah macam tu. Sepatutnya bagi maklumat pada pengacara ataupun bagi pada guru berkenaan yang seorang guru, dan dia sampaikan semua maklumat berkenaan. Kalau cikgu lain nak cakap juga, cakap di luar daripada majlis itu. Baiklah. Khas untuk pengacara majlis. Ini ada biasa pelajar jadi MC kan. Untuk pengacara majlis, tetamu utama hanya perlu dialu-alukan pangkat dan nama saja. Sebut dia punya nama dan pangkat saja. Tak perlu sebut pingat-pingat dia, AMP lah, kan, PJK lah, apa semua tu. Tak payah sebut. Sebut nama saja. Yang lain tu pada buku program dan pada banner atau latar majlis kena ada lah. Janganlah tertinggal. Tapi bila MC tak perlu sebut. Tidak perlu mohon maaf jika tersalah semasa menjalankan tugas. Hanya perlu ulang saja. Kalau MC kan tengah sebut, tiba-tiba tersalah sebut, tak payah minta maaf. Jangan pula sebut minta maaf sebab saya tersalah sebut. Itu dah mengganggu majlis. Kalau salah, ulang balik, sebut yang betul, selesai. Pernah tak dengar pembaca berita dia tersalah sebut, dia sebut minta maaf? Tak, kan? Sebab apa? Sebab memang protokolnya begitu. Kalau tersalah, teruskan saja, sebut yang betul. Yang salah tu biar. Semua orang pernah buat salah. Saya pun pernah majlis di peringkat kebangsaan pun saya pernah tersalah sebut. Jadi perkara biasa saja. Mula-mula rasa macam mak segannya aku, malunya salah sebut. Tapi bila dah biasa, kita akan rasa tak ada apa. Memang itu perkara normal yang akan berlaku dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya protokol untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan majlis. Jika tidak mengikut, tidak menjadi kesalahan. Ingat, protokol ini untuk memudahkan kita laksanakan majlis. Kalau tak ikut, tak jadi kesalahan. Tapi kalau ikut, majlis lagi lancar, majlis lagi mudah dilaksanakan. Kan? Okey, itu saja untuk slot yang kedua ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam slot yang ketiga. Sikit saja lagi, insyaAllah.